Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Jannah Kamar Zaman dalam Buletin Pahang edisi petang khas Sidang Dewan Negeri Pahang 24 Ogos 2021. Kerajaan Pahang telah membelanjakan sebanyak RM50 juta bagi membantu rakyat di negeri ini sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula tahun lalu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdiwan Ismail berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM24.39 juta telah disalurkan pada PKP 1.0 menerusi 5 fasa, iaitu Fasa 1 sebanyak RM15.39 juta, Fasa 2 RM4.22 juta, Fasa 3 RM2.34 juta, Fasa 4 dengan RM614,750 dan Fasa kelima pula adalah RM1.83 juta. Katanya bagi PKP 2.0 pula, Kerajaan Pahang telah membelanjakan sebanyak RM9.65 juta dan PKP 3.0 pula sebanyak RM15.84 juta melibatkan dua fasa, iaitu Fasa 1 sebanyak RM9.65 juta dan Fasa 2 melibatkan peruntukan RM6.19 juta. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Kemayan Yang Berhormat Datuk Muhammad Fadil Osman pada sesi soal jawab mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sementara itu, menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat IR Razali Kasim, Datuk Seri Haji Warusdiwan Ismail berkata, Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP berjaya menyelesaikan sebanyak 142 aduan daripada jumlah 192 aduan yang diterima. Beliau berkata baki sebanyak 50 aduan lain yang masih belum diselesaikan kini dalam tindakan susulan oleh UPNP dan aduan yang diterima melibatkan aduan di bawah Kanun Tanah Negara 1965, Enactment Mineral 2001, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Enactment Sumber Air 2007. Katanya bagi aduan yang diterima, sekiranya didapati berlaku kesalahan di bawah akta dan enactment yang disebutkan di atas, maka tindakan akan diambil meliputi prosedur serbuan, rampasan serta sitaan jentera atau mesin, siasatan, pengenaan kompaun dan tindakan pendakwaan terhadap pelaku kesalahan. Kerajaan Pahang telah melakukan beberapa penambahbaikan sebagaimana dicadangkan oleh UNESCO, termasuklah menambah keluasan tapak Rizab Biosfera Tasik Chini TCRB. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin berkata, kerajaan negeri juga telah mengeluarkan arahan pemberhentian kerja ataupun stop work order kepada semua aktiviti pelombongan pada 17 Mei 2021 dan masih berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Ketari Yang Berhormat Puan Yang Safura Othman pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar berkata, Jabatan Alam Sekitar turut membantu kerajaan negeri dengan menjalankan pemantauan kualiti air Tasik Chini di 15 stesen yang telah ditetapkan di seluruh kawasan Tasik Chini sejak tahun 2005 lagi. Jelasnya, beberapa agensi lain yang terlibat dalam pelombongan dan pembalakan adalah Jabatan Mineral dan Geosains JMG, Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Jabatan Perhutanan. Beliau berkata bagi memastikan kawasan Rizab Tasik Chini terus terpelihara sebagai kawasan Rizab Biosfera, pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli telah menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Penguatkuasaan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tasik Chini Pahang yang dianggotai oleh 20 agensi, antaranya Bahagian Perancangan Ekonomi, Jabatan Alam Sekitar, Felda, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Badan Kawal Selia Air Pahang dan Majlis Pemandaran Pekan. Kerajaan negeri juga turut menubuhkan Jawatan Kuasa Pemulihan Tasik Chini yang terdiri daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Pahang, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Jabatan Tanah dan Galian Pahang.
Kerajaan turut melaksanakan moratorium dengan menghentikan semua aktiviti pelombongan di sekitar Tasik Chini pada 17 Jun 2021 dan beberapa tindakan pencegahan turut diambil termasuklah pemantauan kualiti air Tasik Chini, penguatkuasaan arahan penyeliaan laporan EIA, pewartaan Rizab Hutan Simpan Chini dan memperluaskan Rizab Biosfera UNESCO. Kerajaan Pahang telah meluluskan pemberian komputer riba kepada seramai 1,100 pelajar kurang berkemampuan di negeri ini yang akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021. Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Samsudin berkata, pelajar ini adalah terdiri daripada anak-anak penerima bantuan kanak-kanak BKK Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan anak-anak miskin B40. Ya, sebenarnya kita telah pun menyampaikan bantuan komputer riba jenama Chromebook daripada Acer kepada 1,100 orang pelajar dari golongan B40 yang akan mengambil SPM pada tahun 2021 ini. Ya, dan ianya membabitkan peruntukan sejumlah 1.5 juta lebih kurang, ya, 1.5 juta, yang mana 824 penerima bantuan, anak-anak penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun kita hantar sendiri kepada mereka komputer riba ini, dan juga kepada yang bukan penerima sebanyak anak-anak miskin B40 ini ialah 276 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 1,100 orang. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Bilot Yang Berhormat Encik Lee Chin Chen pada sesi soal jawab mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sementara itu, beliau berkata Jabatan Pelajaran Negeri Pahang di bawah inisiatif Cerdik juga telah membekalkan peranti digital kepada murid B40. Beliau berkata jumlah keseluruhan peranti yang diterima ialah 11,052 unit dengan melibatkan 130 buah sekolah bagi tahun 2021. Jelasnya, peranti ini merupakan sumbangan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan ia disediakan untuk pinjaman kepada penerima. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang edisi petang bersama unit Komunikasi dan Media Pahang. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 yang bermula semalam sehingga Khamis ini. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter untuk maklumat terkini. Assalamualaikum.